Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cikgu share discussion untuk soalan nombor 7. Section B, percubaan Kelantan tahun 2020. Soalan yang pertama, soalan nombor 7, Raja menunjukkan tidak balas antara logam X yang telah dibakar dimasukkan ke dalam balang gas yang berisi gas karbon dioksida. So, ni gambar Raja yang diberikan. Apabila dibakar, logam X terbakar dengan nyalaan terang dan menghasilkan serbuk berwarna putih dan hitam. Okey, ni kita pernah belajar sebelum ni dalam bab redox. Okey, tindak balas dengan karbon. So, kalau awak tengok dalam siri elektrokimia. Okey, dalam siri elektrokimia. Okey, kalau nak mesti ada kalau nak kahwin. Okey. Mesti ada zakat fitrah supaya pasangan. Okey, ada lagi kat bawah, tak apa awak sambung. Cikgu cuma nak highlight kedudukan karbon dalam siri elektrokimia. Karbon berada di antara aluminium dengan zinc. Okey, kat situ karbon. Okey, ni kedudukan karbon. Okey, jadi logam-logam yang berada di atas karbon, kita boleh buat eksperimen. Kita menggunakan gambar rajah macam ni. Gambar rajah yang ni lah. Okey, dan ada jawapan. Cikgu tengok kita nak pilih kalium atau natrium. Okey, tapi sebenarnya tu tak suggest sebab logam-logam tu adalah sangat reaktif. Cikgu prefer kalau awak pilih sama ada magnesium atau aluminium, asalkan dia berada di atas karbon. Okey, jadi cadangkan logam X. Kita boleh bagi dia magnesium. Okey, ataupun awak nak bagi aluminium pun boleh. Okey, namakan serbuk hitam. Serbuk hitam yang terhasil sebenarnya adalah karbon. Sebab bila buat eksperimen macam ni, cikgu tuliskan persamaan kat sini. Magnesium bertindak balas dengan gas karbon dioksida. Dia akan menghasilkan magnesium oksida tambah karbon. Seimbangkan persamaan ni, sini 2, sini 2. Okey, so yang warna hitam tu dia sebenarnya adalah karbon. Okey, so ni jawapan dia. Okey, tengok soalan seterusnya. Terangkan tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang telah berlaku berdasarkan pemindahan oksigen. Dalam jawapan anda, sertakan persamaan kimia. Okey, tadi kita dah buat persamaan kimia. Okey, cikgu tulis lagi sekali kat sini. Persamaan magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida menghasilkan magnesium oksida tambah karbon, seimbangkan. Okey, sini 2, sini 2. Okey, awak dapat markah untuk persamaan. Okey, sorry. Okey, persamaan dah ada. Lepas tu dia minta awak bahan yang mengalami pengoksidaan dan penurunan. Kita cek berdasarkan pemindahan oksigen. So, kalau awak tengok kat sini, okey, magnesium ni dia dapat oksigen. Kat sini dapat oksigen. Maksudnya magnesium mengalami pengoksidaan. Bila magnesium mengalami pengoksidaan, magnesium automatik dia juga adalah ejen penurunan. Okey, dan awak tengok karbon dioksida, dia hilang oksigen. Daripada CO2 jadi C je. Karbon tu hilang oksigen. Kalau dia hilang oksigen, maksudnya dia alami penurunan. Jadi automatically dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, ni kita nak kenal pasti daripada persamaan kimia. Okey, bila kita dah kenal pasti ni, ni kita dah jawab semua dah ni kan. Proses pengoksidaan, mana penurunan, mana ejen pengoksidaan, mana ejen penurunan. So, awak tulislah kat sini. Okey, awak tulis. Okey, magnesium mengalami pengoksidaan. Okey, maka
magnesium adalah ejen penurunan. Lepas tu karbon dioksida mengalami penurunan. Maka karbon dioksida adalah ejen pengoksidaan. Awak jawab macam tu, awak dapat 8 markah lah. Awak persamaan kimia, bahan mana mengalami, bahan mana juga kat sini. So kat situ awak dapat markah full marks untuk awak dapat jawapan. Kalau kita tengok dia punya skema pun, cikgu share kat sini skema dia. Sekejap ni kat atas sana. Ni 2 markah untuk persamaan seimbang. 2 markah persamaan seimbang. Manusia melimput oksidaan, 1 markah. Ni cikgu tak tulis tadi kan, menerima oksigen. 1 markah. Karbon dioksida mengalami penurunan, dia hilang oksigen. Dia adalah ejen penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Jadi awak tambah. Yang mana terima, awak tambah kat sini lah. Magnesium menerima oksigen, manusia mengalami pengoksidaan. Maka magnesium adalah ejen penurunan. Ni karbon dioksida kehilangan oksigen, karbon dioksida mengalami penurunan, maka karbon dioksida adalah ejen pengoksidaan. Itu untuk awak dapat full mark. Seterusnya tengok. Logam white adalah logam yang berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Apabila dibakar dan diletakkan dalam balang gas karbon dioksida, tiada perubahan yang dapat diperhatikan. Dengan merujuk pada logam yang sesuai, lukiskan raja berlabel. Bagaimana anda ingin menjalankan eksperimen untuk menentukan kedudukan logam Y dalam siri kereaktifan logam. Bila dia bagi ke awak eksperimen macam ni, kalau berada di bawah karbon, contoh sini antara zinc, ferron, stannum, plumbum, cuprum. Bila awak buat eksperimen macam dalam rajah 7 ni, awak tak dapat apa-apa pemerhatian. Sebab apa? Sebab dia berada di bawah karbon. Jadi dia tak boleh menurunkan gas karbon dioksida. Jadi eksperimen yang sesuai untuk logam yang berada di bawah karbon dalam siri elektrokimia, awak kena guna eksperimen yang kita awak perlu gunakan eksperimen yang kita buat pemanasan. Dia nak gambar raja berlabel kan, lukiskan raja berlabel. Lukiskan raja berlabel. So, logam yang berada di bawah karbon, awak perlu buat pemanasan oksida logam dia macam ni. Campur dengan karbon. Yang ni gambar raja berlabel dia. Ni segitiga. Ni. Macam ni kan. So, ni panaskan. Dan ni adalah dia punya oksida logam lah. Karbon. Dan oksida logam. Ini adalah eksperimen untuk logam yang berada di bawah karbon dalam siri elektrokimia. Sebab karbon ni dia akan dapat menarik oksigen daripada oksida logam. Tengok dia punya skema. Ni. Contoh kat sini, karbon tambah kupron 2 oksida, kita panaskan. Gambar raja berfungsi 1 markah label. Jawapan lain bagi oksida logam ada lagi 1 markah. Jadi, dengan merujuk logam yang sesuai. So awak bagi tahulah apa nama logam dia kat sini. Oksida logam ni. Contoh dia bagi tadi, ferrum 2 oksida ataupun zinc oksida. Logam apa yang awak gunakan kat sini, dia akan bagi awak lagi 1 markah.
Okey, tengok soalan SIM. Raja berikut adalah formula bagi dua sebatian kromium oksida. Berdasarkan kepada formula itu, nyatakan nama sebatian mengikut sistem penamaan UPAC dan bandingkan bagaimana penamaan kedua-dua sebatian itu dibuat. Okey, bila nak ikut penamaan UPAC, awak kena cari nombor pengoksidaan bagi kromium ni, bagi logam ni. Cikgu tak ada space kat mana cikgu nak buat. Sekejap, cikgu cuba padam dulu yang ni. Sekejap ya. Okey, awak tengok. Bila kita nak kira nombor pengoksidaan, awak kena ingat yang sifat-sifat yang kita dah pelajari lah sebelum ni. Untuk beberapa jenis unsur. Okey, contoh kat sini. Kromium. Okey, ni CR2. RO2. Okey, kita nak tentukan nombor pengoksidaan bagi kromium kat sini. So, oksigen kita tahu dia punya nombor pengoksidaan adalah negatif 2 dan jumlah nombor pengoksidaan bagi sebatian mesti sama dengan kosong. Okey, untuk kromium kita anggap sebagai X. So, X tambah 2. Okey, nombor pengoksidaan bagi oksigen negatif 2 mesti sama dengan kosong. X tolak 4 sama dengan kosong. X sama dengan positif 4. So, nombor pengoksidaan kromium yang pertama ni adalah positif 4. Okey. Yang lagi satu, CR2O3. Okey, ni pun sama. Cari X ini jumlah dia mesti sama dengan kosong. So, 2. Dia akan jadi 2X tambah 3 dalam kurungan negatif 2 sama dengan kosong. 2X tolak 6 sama dengan kosong. 2X sama dengan positif 6. X sama dengan positif 6 bahagi 2. X sama dengan positif 3. So, bila awak dah dapat nombor pengoksidaan tu, jawapan awak, okey, yang pertama, CR2, CR. Okey, ikut UPAC, nama dia adalah kromium. Okey, ni positif 4 kan. So, 4 kita guna huruf Roman. Oksida. Okey, yang ni CR2O3. Nama dia adalah kromium. Ni positif 3. So, 1, 2, 3. Oksida. Okey, tu adalah nama dia. Okey, lepas tu dia minta awak nyatakan, okey, dah nyatakan ikut UPAC. Bandingkan bagaimana penamaan kedua-dua sebatian itu dibuat. Okey, cikgu tunjuk skema. Okey, awak bagi tahu nombor pengoksidaan kromium adalah positif 4. Yang lagi satu adalah positif 3. Awak dapat markah kat situ. Okey, dan bagaimana dibuat? Kromium mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan, maka nombor pengoksidaannya perlu dinyatakan dalam penamaan sebatian. Okey, awak dapat markah juga kat situ. Okey. Untuk macam contoh ferrum pun ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Jadi dia punya dalam penamaan UPAC, nombor pengoksidaan tu mesti ditulis dalam penamaan sebatian. Okey, soalan last untuk nombor 7. Ada 3 jenis biji, boksit, hematit, cassiterite. Okey, bagi setiap biji di bawah, nyatakan berkaedah bagaimana logamnya boleh diekstrak daripada biji. Awak perlu hafal lah. Untuk boksit, kita buat secara elektrolisis, leburan aluminium oksida. Hematit, pemanasan ferrum oksida dengan karbon. Cassiterite, pemanasan timah oksida dengan karbon. Okey. Okey, ni tengok bahan dan kaedah perlu dijelaskan. Bahan dia apa? Kaedah dia apa? Elektrolisis, pemanasan. Baru awak layak dapat markah. Okey, so okey, itu saja untuk soalan nombor 7. Okey, terima kasih.